TV KPM. Oh, alamak, nampak macam ada runtuhan jambatan. Wah, dahsyatnya. Harap tak ada orang cedera. Tapi kenapa macam ni ya? Aduh. Hai Sean. Hai cikgu. Wah. Sean tengok apa tu Sean? Saya tengok gambar ni lah cikgu. Ni apa cikgu? Oh ini jambatan runtuh di China. Nama China? jambatan ni Ya. nama jambatan ni adalah Bridge Rainbow. Tapi tak nampak macam rainbow, tak nampak macam pelangi cikgu. Nampak macam Itulah. kemalangan pula. Alamak. Jambatan ni Ya. 3 tahun bina lepas tu dia runtuh. Oh lama, 3 tahun. Yes. Tak tahan tau. Oh. So, salah satu sebab dia adalah masalah dalam kimpalan. Iaitu kecacatan. Okey. So itulah yang kita akan terokai hari Ya, ni tu. itulah yang kita akan teruskan hari ni. Kepada mereka yang menonton di rumah, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zakira. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata kita amalkan SOP cikgu? Okey. Jom kita ke meja cikgu. Okey. Okey, seperti yang anda tahu, bagi menangani penularan COVID-19, kita kena sentiasa kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, kenalah pakai pelitup muka dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada berapa meter? 1 meter lah. Macam saya dengan cikgu ni, lebih kurang 1,5-2 meter kan cikgu? 2 meter, So ya. rasanya kita dah amalkan SOP. Jom kita buka pelitup muka. Alright. Okey, dan kepada mereka, seperti yang anda tahu, janganlah letak pelitup muka anda bila dah buka tu letak rata-rata tempat, atas meja, atas kerusi, atas kepala. Jangan. Okey, kita simpan di tempat selamat macam saya simpan dalam ni sampul yang istimewa khas untuk pelitup muka. Saya macam cikgu dah simpan dah di ruangan khas di bawah meja. Okey, baiklah cikgu. Sekarang semua nampak muka kita cikgu. Okey. Boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Okey, nama saya Siti Zakira binti Sharif. Ya. Saya mengajar di Kuala Vocational Shah Alam. Ya. Dalam bidang teknologi kimpalan. Ya. Dan saya telah mengajar selama 7 tahun, Sean. 7 tahun. Ya. Okey, baik. Dan hari ini bukan kita berdua je, cikgu. Ya. Kita dua dah berkenalan. Apa kata kita berkenalan dengan murid-murid yang ada dalam talian di Okey. Google Meet. Jom kita tengok siapa dia. Hello. Hai semua. Mak Bagi. Okey, nanti kita akan sebutkan nama anda. Okey, nanti kita akan sebutkan nama anda dan anda kenalkan diri anda, nama penuh anda. Kita mulakan dulu dengan siapa, cikgu? Dengan Haziq. Ya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azhar Ali Roslan. Okey, terima kasih Haziq. Dan seterusnya kita juga ada siapa lagi? Amirul. Hai, saya Ahmad Nurul bin Ahmad Sani. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Al Syazwani. Hai, nama saya Aisyah Haifah binti Ayub Al-Am. Terima kasih. Kita juga ada Amirul dah sebut belum kan? Amirul. Mira dah. Oh dah, sudah kan? Ya. Oh, okey dah. Tak apa, testing dulu. Okey. Yang seterusnya kita ada Azim Alif. Hai, nama saya Muhammad Azhar Ali Roslan. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir, Harith. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Muhammad Aziz. Terima kasih. Okey, kita dah berkenalan dengan semua kan, Ego? Okey. Okey, sebenarnya saya nak tanya, Ego, apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini, Ego? Okey, hari ni kita akan teroka tentang kecacatan dalam kimpalan. Ya. Okey. Tetapi sebelum tu, asas kimpalan tu kita kena tahu dulu, Sean. Ya betul, Ego. Kimpalan ni dia adalah satu proses penyambungan atau percantuman dua bahan logam. Ya. Sama ada ferrous ataupun non-ferrous. Okey. Okey. Ya. So sebagai contoh, di depan saya ini adalah pipe. Oh, Okey? pipe. Yes. Ingatkan Pipe pasu tadi, bukan. Ini pipe lah. Okey. Pipe. Ya. Okey, kalau kita tengok dua logam bercantum. Ya. So ini adalah dia punya cantuman lah. Ya. Kita panggil dia kumai ataupun dalam bahasa Inggeris bead. Okey. Ya. Okey. So ini adalah untuk pipe Ya. dan ini pula untuk kimpal sambungan kambi. Dalam bahasa Inggeris dia Ya. T-joint. Okey, cikgu. Sebelum cikgu teruskan ya, saya Okey. nak minta izin daripada anda semua ya sebab untuk subjek ni kan Alright. kita akan menggunakan banyak istilah dalam bahasa Inggeris. Betul. Contohnya kimpalan tu adalah dalam bahasa Inggeris apa, cikgu? Welding. Welding. Dan tadi kumai tu yang cikgu sebut tadi adalah Bead.
Beat. Okey. So, seperti anda tahu, sebab untuk lagi memahami subjek kita akan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggeris. Okey, silakan cikgu. Okey, seterusnya di depan ini adalah sambungan temu. Okey? Ya. Dia secara flat sajalah. Okey. Ya. Okey. So inilah inilah antara. Cikgu boleh tak saya pegang lagi sekali boleh. Okey, saya nak tunjukkan kepada mereka yang menonton di rumah, mungkin tak sempat nak tengok. Ini dia. Ini adalah secara flat ataupun apa? Sambungan temu. Sambungan temu. Sebab ada dua benda yang bertemu. Yes. Walaupun PKP tu masih boleh bertemu, tapi ini untuk bahan lah, bukan manusia. Okay, silakan cikgu. Okey. So ini adalah sambungan-sambungan di dalam kimpalan. Okey. Yeah. Jadi untuk kimpalan ni pelajar-pelajar kena tahu. Ya. Okey, selepas dia menyimpal dia kena tahu jenis-jenis kecacatan. Ya. Memang akan berlaku kecacatan. Ya. Jadi setiap kecacatan tu dia perlu diuji dengan ujian-ujian tertentulah. Yang tu kita akan buat hari ni, cikgu. Tidak, tidak. hanya penerangan sahaja. Penerangan saja. Okey, baik. Okey, dan kepada mereka yang nak tahu dengan lebih mendalam lagi ataupun sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, dan juga cikgu pada hari ini adalah Cikgu Zakira. Untuk subjek TVET, Teknologi Kimpalan ataupun lebih dikenali dalam bahasa Inggeris, welding. Okey, silakan cikgu, penerokan kita. Okey. Kesempurnaan kimpalan ni, Sean. Ya. Dia sebenarnya dia boleh jadi sama kekuatan dia tu dengan logam induk. Okey, logam induk ni maksud saya yang inilah. Okey. Logam induk. Ya. Jadi dia boleh sama kekuatan dengan logam induk jika sekiranya proses kimpalan yang kita lakukan itu betul. Okey. Dia macam bila dah letak kimpalan tu bagaikan tak ada kimpalan sebab bagaikan dia satu produk saja, satu biji lah macam tu, ibu. Macam tu. Okey. Kalau dibuat dengan betul lah. Ya, kalau dibuat dengan okey. betul. Ya. Okey, kalau dibuat dengan betul dia tiadalah kecacatan. Okey. Jadi jika sekiranya proses itu tak betul, maka akan berlaku kecacatan sama ada pada kumai ini ataupun pada sambungan. Dia ada berlaku dua lah, sama ada di kumai atau pada sambungan antara dua plate tersebut. Okey. Okey, so bila kita dah mengenal pasti kecacatan dan juga punca-punca setiap kecacatan, maka sebelum sesuatu projek itu selepas sesuatu projek itu dihasilkan, kita perlu menguji. Ya. Okey, kita nak uji kecacatan ni ada dua, Sean. Ada dua ujian, iaitu yang pertama adalah NDT, iaitu non-destructive test. Dalam bahasa Melayunya ujian tanpa musnah. Okey. Yang kedua adalah DT, destructive test. Ujian musnah. Okey. Ya. So, tapi hari ini saya nak cerita tentang kecacatan luaran saja. Okey, baik. Kalau saya nak cerita tentang kecacatan ni, Sean, banyak sangat dalam kimpalan. Ya ke? Memang tak boleh habis hari ini. Okey, baik. Okey. So, saya akan cerita yang tentang luar sahaja. Okey, baik, Ibu. Okey. Kemudian saya akan masuk dan kecacatan lah. Boleh? Saya masuk? Boleh, Ibu, silakan. Okey, kecacatan yang pertama, kalau kita tengok, ia adalah undercut. Ya. Kalau boleh. Okey, itulah dia. Ini adalah kecacatan yang pertama adalah undercut. Dalam bahasa Melayunya, ianya potong bawah. Potong bawah. Apa maksud tu, Ibu? Potong bawah. Ya. Okey. Kalau tengok di dalam gambar ini, boleh saya ke sana, Sean? Boleh, Ibu, silakan. Okey, kalau tengok di sini, Ya. potong bawah ini, undercut ini, dia selalu berlaku di kaki-kaki kumai. Ya. Bermaksud di sinilah, ni kaki-kaki kumai. Kalau tengok sini dan sini. Okey, dia berlaku di situ. Okey, dia seperti lekukan. Okey, lekukan. maknanya dia masih ada lubang di antara kumai dengan bahan tersebut ke, Ibu?
Yang ke bawah macam tu. Dia bukan lubang, dia hanya lekuk saja. Dia lekuk dah saja. bercantum. Ya? Dia ada peleburan di situ tapi dia ada lekukan di situ. Macam ni. Okey. Macam ni. Okey, undercut nama dia. Okey. So ini potong bawah. Okey, antara punca dia adalah jarak arka yang tinggi. Okey. Jarak arka yang tinggi menyebabkan undercut ini berlaku. Cikgu, saya nak tanya Ego sebab saya tak pandai dengan subjek ni. Okey. Arka tu apa Ego? Arka tu yang keluar daripada pancaran yang keluar daripada elektrod lah. Okey, faham. Okey. Sekarang faham. Ya. Okey, boleh saya kena sana? Boleh Ego, silakan. Okey, seterusnya Ya. adalah keselitan sanga. Keselitan sanga. Sekejap ya. Okey, di sini. Okey keselitan sanga dia berlaku di dalam kumai lah. Ya. Okey, pada permukaan kumai itu. Kalau tengok yang bertanda merah itu, itulah dia, sanga. Sanga tu terbentuk dia daripada bendasing. Ya. Dia terbentuk semasa mengimpal. Jadi dia dah masuk dalam. Macam habuk yang ada di udara apa-apa kan? Ya. Salah satu puncanya adalah tidak membersihkan logam asas tersebut. Bila pelajar tidak membersihkan, mereka terus mengimpal, maka keselitan sanga boleh berlaku. Alamak. Tapi maknanya yang ni akan mempengaruhi integriti bahan ataupun kempilan tersebut. Dia akan melemahkan sambungan tersebut. Seolah-olah macam keretakan, tapi ini adalah untuk keselitan sanga lah. Dia akan melemahkan sambungan kimpalan tersebut. Okey, faham. Okey. So kalau tengok di sini tanda merah. Okey. Okey, Go. Ada soalan? Tak ada? Untuk saya tak ada lagi. Okey. Okey, ini adalah keselitan sanga ataupun dalam bahasa Inggerisnya slack inclusion. Slack inclusion. Okey, seterusnya lack of fusion. Lack of fusion. Okey. Okey, dengan istilah bahasa Melayu adalah kurang peleburan. Okey. Kalau kita tengok, nampak tak? Syah nampak tak anak panah tu? Ya, nampak Ego. Okey. Di kaki-kaki ini tiada peleburan. Maksudnya kita nampak kaki logam induk tersebut. Sepatutnya tidak memang kena lilitkan ataupun memang kena cover untuk semua bahagian tersebut lah Ego. Ya, sepatutnya tidak boleh. Sepatutnya dia kena cover macam nilah. Tapi kat sini tak ada. Okey, bila tak ada, inilah dinamakan lack of fusion. Okey. Okey. So dalam bahasa Melayu tadi kurang peleburan. Kurang peleburan. Okey. Antara dia punya puncanya adalah kelajuan mengimpal yang tinggi. Maknanya siapa-siapa tu nak buat kerja dengan laju lah. Habis. Ya, betul. Jadi dia tak sempat nak lebur. Inilah akibat dia. Okey. Tidak. Yelah, kadang-kadang kan kalau kita buat kerja pada saat yang terakhir ataupun pada minit yang terakhir, kadang-kadang kita nak buat laju kan, tapi tak patut ya. Bukan terutamanya benda-benda penting macam ni Ego. Mungkin sebab tu jambatan tu yang tadi tu runtuh Ego. Mungkin dia buat kerja dengan laju. Mungkin itu salah satu sebab. Mungkinlah. Okey, Syan. Seterusnya, saya terangkan dulu 3 kecacatan ini. Okey, boleh tak selepas ni kita nak masuk sampel? Boleh Ego. Sampel demo. Okey, kecacatan. Okey, di depan saya ni adalah sampel demo kecacatan. Okey, kalau kita tengok, Syan pun boleh ambil satu. Ini untuk Syan lah, khas. Syan untuk saya. Okey. Okey. So yang pertama ni, okey. Sebenarnya nampak tak banyak sangat nombor-nombor di sini. Ni Ego, saya nombor 2, 7, 9, 1. Okey, nampak Ya, nampak Ego. So itu semua adalah kecacatan. Tapi kita nak tahu kecacatan apa yang ada pada plate ini. Kita tanya student kita. Boleh Ego. Nasib boleh. baik. Student kita senyap je ni. Okey. Okey. Soalan yang pertama Okey, cikgu tanya soalan dulu. Boleh Ego. Okey. Boleh tak tunjukkan cikgu yang manakah nombor yang menunjukkan kecacatan lack of fusion? Siapa nak jawab? Saya nak pilih. Okey, ada. Silakan Azim. Dari pemerhatian saya cikgu, pada plate ini saya rasa nombor adalah lack of fusion. Nombor berapa Azim? Nombor 3 cikgu. Cikgu. Nombor 3. Ya cikgu. Okey, nombor 3. Saya rasa saya akan tengok dari tepi. Boleh Syan. Lack of fusion.
Nombor 3. Okey, betul. Nombor 3. Betul Ego? Sebab saya pun tak pasti. Betul. Nombor 3. Kalau tengok nombor 3 ni, ada satu kawasan ni, dia tidak lebur di situ. Okey, macam tak diisikan lah Ego. Ya, tidak ada pengisian di situ. Ya. Jadi inilah yang dikatakan kecacatan lack of fusion. Kurang peleburan. Kurang peleburan. Okey. Dan seterusnya boleh? Satu lagi soalan? Boleh. Kita ada masa lagi Ego. Okey, cikgu nak tanya. Siapa yang boleh berikan cikgu 2 punca slack inclusion ataupun dalam bahasa Melayunya kesulitan sangar? Boleh berikan cikgu. Siapa dia jawab? Saya nak try. Silakan Haifah. Okey, 2 punca kesulitan sangar ialah disebabkan menyimpan pada logam atas yang kotor dan jarak arkar terlalu tinggi. Betul tak cikgu? Okey, betul Haifah. Bagus. Yeay. Okey, Jawapan bagus. tepat sekali. Tepat. Walaupun saya tak tahu jawapannya cuma tapi tak ada hadiah je kat sini. Okey. Itulah antara soalan untuk kecacatan yang 3 yang saya ajar tadi. Okey, tadi. Yang tadi cikgu sebut tu yang slack inclusion. Slack inclusion. Yang tadi yang Haifah baru terangkan Ego. Yang di antara semua di sini ada tak yang slack inclusion ni? Agak-agak Sean yang mana? Okey, saya pula kena jawab. Agak lah. Okey, saya cuba Ego, saya cuba. Yes. Yang tu ada macam lengkung di bahagian tepi yang kumai ada Ego. benda asing tu. Oh, yang ada benda asing. Ada benda asing. Agak-agak kan? Yang mana tu? Rasanya Sean nampak ke? Yang ada benda asing Ego. Yang nombor 2 ke Ego? Yes. Sean pandai. Yes. 1 hari dah boleh. Dah boleh dah. Dah boleh. Bagus. Okey. Ada apa-apa soalan cikgu nak tanya kepada murid kita yang ada Abang dalam masa ni kelas? itu saja dulu. Buat ni. Okey. Saya akan sambung 2 lagi kecacatan. Ya, boleh Ego. Okey. So kecacatan yang seterusnya adalah lack of penetration. Okey, lack of penetration ni kalau yang 3 kecacatan yang tadi berlaku di bahagian face, permukaan. Ya. Okey, sekarang yang selepas ini saya akan tunjukkan berlaku di bahagian root. Root maksudnya belah bawah lah. Macam ni kan? Ini permukaan root. Root di bawah ni. Okey. Okey, so saya letakkan, saya terbalikkan awal-awal ya. Saya pusingkan Ego. Alright. Okey. Okey, kalau kita tengok berlaku ketidaktembusan di sini. Okey. Di sini dia tidak tembus. Tak tembus lah. So dia hampir sama macam kurang peleburan, tapi yang tu peleburan tu kurang peleburan adalah pada permukaan atas. Betul. Ini adalah pada permukaan belakang dia. So maknanya dia tak sampai dia lah mengimpal, dia mengimpal tetapi dia tidak sampai berlaku penusukan. Dia tak tertusuk sampai keluar. Begitu ayat dia. Okey. Antara puncanya adalah jarak punca ni dia terlalu kecil. Jarak punca ni. Sebenarnya Sean, sebelum kita membuat proses kimpalan, dia ada persediaan sebelum. Jadi persediaan sebelum ni pelajar kena buat betul-betul. Kalau persediaan sebelum pun dia dah silap, maka nanti banyaklah akan berlakulah kecacatan-kecacatan seperti yang ini. Lack of penetration. Okey, boleh? Boleh Ego. So di sini mana ni Ego? Lack of penetration yang tadi. Agak-agak Sean yang mana? Alamak. Saya pula kena jawab. Mungkin murid kita yang ada dalam talian tak pasti anda nampak ke tak. Mungkin mereka pun ada papan ni. Ya, mereka pun ada juga. Okey, so mungkin anda boleh tolong saya. Di mana antara nombor ni saya rasa sama ada 4, 5 ataupun 10 adalah lack of penetration ataupun kurang apa Ego? Kurang penusukan. Kurang penusukan. Siapa nak tolong saya? Siapa nak jawab? Tak ada orang nak tolong Haris? saya pula. Haris. Okey, terima kasih Haris. Silakan. Apakah jawapan anda? Mengikut pemerhatian saya di plate ini, lack of penetration berada di nombor 4 di sini. Nombor 4. Betul ke Ego? Okey, betul Haris. Yeay. Terima kasih Haris. Okey, ada Haris seorang dah je nak tolong saya. Haris dah membantu Sean. Okey, Sean cuba tengok nombor 4. Kalau tengok nombor 4 ni, memang tiada penusukan di situ. Sebab betul. saya kalau kita tengok kan, kita pusing balik kan. Nombor 4 sebenarnya di sebelah ni. So maknanya atas tu nampak macam dah masuk kan Ego? Masuk dah. Tapi bila kita pusing, tak tahulah kamera sempat tengok ke tak. Okey, kat sini. Okey, kat sini. Okey, kita pusing balik. Nombor 4 di sebelah ni. Tak ada ya. Ya. Okey. Okey. Okey cikgu. So macam ni lah.
Okey, sebelum kita teroka dengan lebih mendalam lagi, apa Okey. kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaikan penyuluh jalan, ajaran mereka menjanjikan kejayaan. Patuhilah kata-kata mereka. Selamat Hari Guru. Terima kasih, Cikgu. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zakira. Cikgu, saya nak tanya. Yes. Sebelum kita masuk tadi kan, Okey. ada nampak video, apa kaitan video tersebut dengan penerokan kita, Cikgu? Okey, video tersebut ada kaitan, Sean. Ya. Dia adalah pengenalan peralatan Ya. untuk pemeriksaan secara visual. Oh, okey, ya. Okey. Ya. Okey, so untuk peralatan-peralatan yang dalam video tu tadi, Ya. ada di depan saya ni. Okey. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, Okey. masa rehat tadi Cikgu ada tanya ataupun Cikgu ada cakap kita ada lagi satu kecacatan nak Oh, bincangkan, ya. Cikgu. Ya, so betul. sebelum kita buat pemeriksaan, Ya. apa kata kita bincangkan sikit ataupun kita teroka sikit kecacatan lagi satu yang Cikgu nak sentuh tu tadi. Okey, ada satu lagi sebenarnya kecacatan bahagian root. Ya. Okey. Kalau kita tengok di dalam skrin ini, Ya. okey. Apa yang kita boleh nampak, kalau yang tadi dia lack of penetration, kurang penusukan. Ya. Tapi untuk access root penetration, Ya. okey, ataupun penusukan lampau, bermaksud kumai dia terlebih keluar. Oh, macam tadi terlebih-lebih kurang. pula. Yang tadi terkurang Ini tak nampak. lebih pula. Ya, ini terlebih. Okey. Macam kita tengok yang ni di sini yang bertanda anak panah merah. Okey. Dia terlebih di situ. Oh, okey. Yang ni terlalu banyak lebihan. Okey. So, Itu jadi- bahagian root lah. Kalau kita pergi balik kepada produk kita dekat sini, Cikgu, macam tadi kalau tak cukup nombor 4. Ya, betul. Okey. Kalau terlebih pula Nombor? nombor 5, Cikgu. Ya, pandai Sean. Access Okey. root penetration. Yes, access root penetration. So, Okey. antara punca berlakunya access root penetration ni adalah jarak puncanya besar. Oh. Sebab dia dah besar tu, dia tertusuk lebih lah. Kalau yang tadi lag, jarak Ya. punca dia kecil. Oh. Jadi, dia kurang penusukan di situ. Kalau tidak dibuat dengan betul. Okey. Okey. Baik. Okey, itu untuk access root penetration. Okey. Habis untuk root. Oh, okey. Okey. So sekarang kita kembali semula ke alat-alat pemeriksaan ke, Cikgu? Okey, betul. Okey. Ya. Okey. Jom Okey, kita di tengok. depan saya ini Ya. adalah alat-alat pemeriksaan untuk visual. Okey. Okey, visual inspection. Okey. Sebenarnya banyak pemeriksaan kita boleh lakukan. Ya. Ini salah satu yang kecacatan yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Yang kita tengok saja. Ya. Contohnya sini. Kita tengok saja plate ini, kita dah tahu dah ada kecacatan di situ. Ya, So kan. ini adalah antara peralatan yang kita gunakan. Okey, yang Ya. pertama tadi dentist mirror. Yang ni dentist mirror ni sebenarnya tak perlulah kat sini. Ya. Kita gunakan di dalam pipe. Sebab dalam pipe ni kita susah nak tengok kan, Sean? Betul, Cikgu. Jadi kita akan gunakan dentist mirror ni untuk melihat kecacatan dalam pipe. Contohnya macam ni. Namanya macam pun nak tang dentist gigi. Yelah. Tapi yang ni besar sikit lah. Kalau kita masuk mulut tu tak muat lah kan. Kan? Okey. Ini untuk yang so ni. inilah kita cara tengoknya, kita gerakkan Ya. dentist mirror ni pada kumai-kumai yang belah dalam. Okey, so okey. ini adalah dentist mirror. Baik. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan yang paling penting ni lah lampu suluh. Ya. Okey, pastikan ada bateri, Sean. Okey, ya. Okey, dan juga kantar, pembaris, Ya. welding gauge, kemudian welding fillet gauge. Okey.
saya tunjukkan salah satu penggunaan untuk mengira, contohnya untuk mengira ketinggian cap height. Okey. Cap height ni yang silakan Sean. Okey. Cap height ni inilah. Okey ni. Yang tinggi ni, ini pun satu kecacatan Sean. Oh, kalau terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Dia punya kumai tu. Okey, yang ni cantiklah. Okey. Okey, so saya menggunakan welding gauge. Okey. Sebelum tu Ego, saya alihkan bahan-bahan yang lain Ego. Okey, boleh. Okey, supaya kamera dapatlah dan kepada mereka yang menonton di rumah pun nampak dengan jelas. Okey, saya letak di sini ya Ego. Okey. Okey. Silakan Ego. Okey, cara nak guna dia, okey, kita letakkan welding gauge ni di bahagian rata. Okey. Okey, kemudian kita letakkan bahagian yang tajam ni ke atas, kita tengoklah yang paling tinggi. Contohnya di sinilah saya di sini. Okey. So dapat bacaan di situ. Okey dapat bacaan di situ Bacaannya lebih kurang 7 mm, betul? Di sini 7. Kita tengok di sini. Oh, yang sana. Okey. Bacaannya lebih kurang 7 mm. Okey. So itulah cara kegunaan dia. Selain itu kita boleh juga mengukur dekat. Okey, banyak lagi. Alright. So 7 mm ni Sean. Sebenarnya dia adalah reject ataupun gagal. Oh. Yes. Kenapa? Dia terlalu tinggi. Okey. Untuk pemeriksaan ni, kita Sean, kita tidak boleh suka-suka cakap walaupun dia kecacatan, kita tidak boleh suka-suka cakap ini gagal, ini lulus, tak. Kita akan buat satu rujukan. Kita menggunakan satu rujukan yang dipanggil AWS. AWS? Yes, American Welding Society. Oh, okey. AWS ni memang dipakai secara global lah di seluruh dunia. So untuk di Kuala Vocational kami menggunakan AWS untuk code and standard dia. Okey. AWS D1.1. D1.1. Yes. Okey, so dalam tabel AWS mengatakan kecacatan yang untuk cap height ni, maksimum dia adalah 3. Oh, 3. Tapi yang ni 7. Sahaja. Tapi yang ni 7, Sean. Dikira gagal. Gagal, Sean. Okey. So ini dikira gagal. Jadi kita kena refer untuk AWS untuk memastikan sama ada ini gagal ataupun lulus. Cikgu, so kalau macam dia 7 mm kan, kalau saya guna kertas pasir untuk bagi dia rata sampai 3 mm, tak boleh ke? Tak boleh, Sean. Tak boleh. Tahun depan pun tak siap lagi. Mungkin kita boleh cara repair dia sama ada grinding ataupun gouging atau sebab dia keras kan itu. Lupa pula. Ya. Okey. So itu salah satu penggunaan welding gauge. Okey. Baik. Okey. Dan seterusnya itu saja untuk pemeriksaan visual. Ya. Sean, saya rasa macam student kita ada soalan. Oh, ada ke? Ada di antara anda yang ada soalan ke nak tanya? Ada soalan? Cikgu. Amirul, okey. Saya ada satu soalan, Cikgu. Silakan. Saya ada buat kerja simpan. Lepas tu, saya tengok hasil kuman saya ada berlakunya keretakan. So, tu dikira kecacatan ke, Cikgu? Okey, terima kasih Hisham. Soalan yang bagus. Okey, Hisham. Betul. Keretakan ni dalam bahasa Inggerisnya adalah crack. Crack ni dia pun adalah satu kecacatan. Okey, saya tak terangkan tadi kat sini. Okey, sebab kecacatan untuk crack ni dia bukannya boleh kita lihat dengan mata kasar. Oh, tak boleh. Tak boleh, Sean. Oh, so macam mana nak tengok ni? Okey, macam mana, Sean? Okey, saya bagi sampel Okey, sampel ini, Sean. Sean tengok dulu. Okey. Ada crack tak? Okey, tak. Saya alihkan dulu supaya mereka di rumah pun dapat tengok. Ya, Ibu? Ya, betul. Okey, so retakkan, Ibu? Ya, retakkan. Keretakan. Ada tak? Sean rasa ada tak? Pinjam kanta mata, Ibu. Silakan. Okey, saya tengok betul-betul. Tambah dengan spek lagi, Sean. Okey. Tak adalah, Ibu. Tak ada kan? Cikgu tipu saya ke, Cikgu? Tak ada. Tak ada. Cantik je kan dia punya kumai dia. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita buat pemeriksaan ujian tanpa musnah, NDT, di sini sebenarnya ada 3 crack. Ada 3 crack sebenarnya. Tak nampak lah, Ibu. Betul. Memang tak nampak. So, macam mana nak tahu, Ibu? Okey, macam mana nak tahu? Sebenarnya untuk crack ni kita menggunakan beberapa ujian lah. Okey. Yang pertama PT. PT adalah penetrant test. Okey, penetrant test ni dia boleh tunjukkan, dia ada guna dawat merah lah. Dia akan tunjukkan crack tu di mana.
Adalah cara dia. Kalau nak cerita memang tak habis, Sean. Okey. Yang kedua adalah MT, magnetic test. Itu menggunakan magnet. So serbu magnet tu dia akan pergi dekat bahagian crack. Yes. Okey. So sebenarnya kalau di sini dia ada crack di bahagian ini. Lagi satu pada logam. Pada logam pula? Lagi satu pada kaki kumai. Okey, baik. Ni yang dinamakan toe crack, centerline crack. Yang ini lamella crack. Sebenarnya dalam crack pun ada banyak crack. Sebab tu saya tak sentuh hari ni, tapi sebab student dah tanya, so saya jawab saja. Okey, so inilah contoh dia. Nampak cantik kan? Nampak. Tapi sebenarnya ada kecacatan. Maknanya bukan saja kita kena tengok kecacatan dari segi lihat, kena buat ujian lain pula. So ada tak ujian lain selain daripada apa yang cikgu sentuh ataupun sebutkan tadi, macam ni untuk crack? So memang sebenarnya pemeriksaan untuk mengetahui sama ada timpalan ataupun welding tersebut adalah sukses ataupun berjaya, memang kena buat banyak ujian kan, Go? Kita akan pilihlah ujian. Tapi crack ni, Sean, dia sangat bahaya. Kenapa, Go? Sebab tu dalam tabel AWS mengatakan jika ada crack walaupun sedikit, reject, fail. Walaupun sedikit, mungkin dalam 1 mm, tapi reject. Kenapa, Go? Sebab apa? Sebab crack ni dia walaupun daripada kecil, dia boleh membawa kepada keretakan yang sangat besar. Dan boleh menyebabkan explosion, letupan ataupun kebocoran lah. Okey. Ada masa lagi tak, Sean? Kita ada lebih kurang 4 minit, Go. 4 minit. Okey, saya nak tunjuk ni je. Boleh, Go? Okey. Inilah tadi kita menggunakan penetrant test. PT. PT. Kalau Sean lihat, kalau para pelajar di rumah lihat, di sini sepanjang-panjang warna merah tu, itulah crack. Banyak ini sebenarnya ini adalah projek seorang student saya, bekas student, dia telah menjadi inspektor welder lah. Dan dia berkongsi cerita, ini adalah crack pada bahagian support lug untuk boiler. Projek power plant di kapal lah. Okey, so dia buat inspection dan dia dapati crack di sepanjang support lug. So kalau benda ni kita tak cegah, maksudnya kalau dah tahu, kita kena sama ada repair ataupun sama ada kita buat kita buanglah dan kita buat kimpalan baru. Sambungan yang baru. Okey. So sangat bahaya sebab support lug ni dia pegang boiler. Kalau boiler tu jatuh, habislah. Kemalangan besar lah akan berlaku. Sebab boiler dia sebenarnya bukan kecil macam tu kan, dia besar. Bukan, ini power plant yang besar-besar tu. Boiler yang besar yang bertekanan, yang mempunyai gas yang bertekanan tinggi. That's why. Even kalau dalam pipeline construction pun yang bawah tanah tu, kalau ada crack sikit dalam dia punya pipe, maka kalau gas yang lalu itu bertekanan sangat tinggi, dia akan menyebabkan kerosakan, kebocoran ataupun meletup lah. So bahaya crack. Sebab itu dalam AWS dia kata crack, kalau crack walaupun sedikit tidak akan diterima. Sangat bahaya. Itulah sedikit tentang crack. Tapi kalau macam tu, contoh cikgu ada beri dua cara penyelesaian. Sama ada untuk tukarkan ataupun untuk repair. Kalau nak repair tu macam mana, cikgu? Kita tambah aja dia punya kumai ke macam mana? Tak, repair tu sebenarnya dia ada proses seperti gouging. Gouging tu macam kita meraut dia, lepas tu kita kimpal balik lah. Kimpal semula ataupun kita memang potong dan kita buat sambungan yang baru. Kalau nak tanya dari segi kos, yang mana lagi cost efektif? Kalau kalau buat balik tu memang costly lah. Sebab ialah melibatkan benda semua yang baru kan. So kadang-kadang ada yang repair. Tapi tengok juga kepada jenis crack lah. Kalau crack tu memang melibatkan kena tukar baru, so kena tukar. Sebab kita tak nak ada kemalangan kan berlaku. Baiklah, cikgu. Sebelum kita teruskan penerokan kita, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM. Okey cikgu, tadi kita dah sentuh berkenaan dengan cara pemeriksaan dan juga kecacatan lah cikgu. Tapi macam cikgu sebut tadi, memang ada banyak kecacatan yang kita tak sempat nak sentuh. Saya rasa kita ada cukup masa untuk sentuh sikit lagi lah jenis-jenis kecacatan pada kumai. Jom cikgu, kita teruskan terokan kita. Okey, mari. Ya. Okey kecacatan seterusnya kita namakan dia sepata. Sepata ni adalah percikan. Okey, kalau kita tengok pada skrin ni, okey, yang ini adalah kumai. Ya. Okey, ini adalah kumai-kumai dan sepata ni ya, percikan-percikan di keluar ni. Ya. Okey. Biasanya pelajar dia akan membersihkan dengan chipping hammer. Oh, okey. Dia akan ketuk-ketuk untuk Ya. bersihkan. Ya. Tapi yang macam dah tak boleh ketuk tu, Ya. dia akan dikatakan inilah satu defect lah, kecacatan. Oh. Okey. So dia teruklah kat situ. Dia Ya. mencacatkan. Ya. Okey. Yang ni dia juga akan mempengaruhi kekuatan dia ataupun hanya nampak je tak cantik ke macam mana? Ya. Dari segi kekuatan ada juga. Ya. Dari segi kekemasan. Kekemasan lah. Okey. Ya. Okey, seterusnya arc strike. Oh. Arc strike ni adalah goresan elektrod. Ya. Okey, dia pemegang elektrod Ya. dan elektrod. Ya. Bila student atau pelajar dia nak mulakan tu, dia tergores. Oh. Okey, bila dia tergores, dia akan jadi macam nilah. So macam tercalar lah. Arc strike, dia macam tercalar. Okey. Ya. Kalau macam kita tadi tengok, ada lebihan, yang ni pula ada macam tercalar, terkeluar. ya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, nombor 7 ni adalah arc strike. Okey. Nombor 7 bahagian hadapan. Nombor 7 ni adalah arc strike. Ya. Yang nombor 6 ni adalah sepata. Nombor Okey, 6. nombor 6 adalah sepata. Okey, dia okey. bezalah di situ. Ya, nampak ya. Okey. Dan seterusnya mechanical damage. Oh. Mechanical damage. Kalau kita tengok di sini ada grinding mark. Ya. Yang seterusnya ada chipping mark. Okey. Pelajar ni bila ada sepata, dia nak bersihkan, Ya. dia terketuk. Oh. Dia terketuk logam induk ni, logam Ya. asas ni. Ya. Jadi dia telah mencacatkan logam asas lah. Oh tidak. So dia mungkin dia akan melemahkan material sifat logam asas tersebut. Ya. Okey. Grinding mark tu pun sama. Kadang mereka cuai, leka, Ya. dia tergores. Oh. Dia tergrind pada logam asas tersebut. Ya. Kalau di sini, kalau kita perhatikan pada sampel demo, logam asas, mechanical damage berada pada yang ini pun ya mechanical damage, tapi dia tak berapa nampak di sini. Okey. Yang ni dekat sini saya rasa nampak yang untuk saya punya. Ya betul. Nombor 8. Di sini. Nombor 8. Ya, nombor 8 dan juga ada di sini pun ada sikit. Tapi nombor 8 itulah Lagi jelas kan? ya, So grinding daripada mark. mesin kisar ke grinder. Saya pun lupa. Okey. Ya. Oh ya, nampaklah kan? Ya. Okay. So kalau macam ni, macam cikgu cakap tadi, kalau kumai dia terlalu tinggi, maknanya lebih daripada 3 mm, tu kira gagal lah cikgu. Ya. Tapi kalau kecacatan macam ni, kira gagal juga ke macam mana? Gagal. Gagal juga? Kalau ikut AWS mengatakan gagal lah. Ya. Dia reject lah. Melainkan ada yang boleh di repair. Tapi sebab kalau kita nak repair, dia akan merosakkan material tu lah. Kekuatan material tersebut. Ya. Okey. Okey. Itu untuk 3 kecacatan yang yang saya sambungkan tadi. Okey, baik cikgu. Sebelum kita teruskan lagi, mungkin cikgu ada soalan untuk murid-murid kita nak tanya cikgu. Okey saya ada satu soalan. Okey. Siapa yang nak jawab soalan ni? Okey, saya nak tanya, bagaimana kita nak mengukur ketinggian cap height ataupun ketinggian kumai yang tinggi? Ada siapa nak jawab? Okey, siapa tu? Saya Zikri. Okey. Silakan Zikri. Tadi cikgu ada tunjukkan apa tu peralatannya welding gauge. Okey, welding gauge. Betul. Macam cikgu dah tunjukkan tadi kan, cara nak mengukur
cap height ketinggian kumai itu, yes betul, menggunakan welding gauge. Okey, kita uji pandai. baliklah macam tadi, tengok Yes. diorang ada beri perhatian ke tak. Alert ke tidak kan? Alert Betul. lah. Memang alert lah, bagus. Okeylah cikgu, sebelum kita akhir mungkin kita boleh tanya murid kita yang ada di dalam talian, apa yang mereka telah belajar daripada penerokan kita. Okey, Okey, silakan. mungkin saya tanya cikgu. Silakan, Siapa yang ada dalam talian sekarang? Okey, mungkin ada orang yang ada masalah teknikal, tak apa. Kita tanya Harith. Ya. Apa yang anda belajar ataupun anda boleh berikan rumusan daripada penerokan kita pada pagi ini? Rumusan yang saya dapat lakukan adalah seseorang pengimpal itu perlulah konsisten dalam mengimpal, serta perlulah mengendali kelajuan dan ketepatan ketika ingin mengimpal. Ya, betul. Juga seseorang pengimpal itu perlulah melakukan persediaan awal serta penumpuan terhadap bahan kimpal tersebut. Okey, betul. Okey, Bagus, terima bagus kasih. rumusan tu. Memang bagus jawapan tersebut. Ya. Ya. Seterusnya saya nak tanya pula kepada siapa lagi ada sini. Okey, kita tanya Zikri lah. Okey, Zikri. Okey, selain daripada apa Harith yang dah sebut tu, apa lagi yang anda telah belajar daripada penerokan kita pagi ini? Okey, saya dapat belajar dari penerokan tadi jenis kecacatan yang cikgu terangkan tadi. Ya. Dengan punca berlakunya kecacatan tersebut. Ya. So, kesilapan kemungkinan boleh berlaku dari segi segala-galanya. Impalan tu perlulah berhati-hati ketika mengimpal tu. Bagus. Okey, bagus. Okey, dan saya nak tambah lagi? Itu saja. Itu dia. Okey. Okey. Sebab tadi pun kita dah sentuh, saya rasa lebih kurang 6 ataupun 7 jenis kecacatan. Ya, lebih kurang. Okey, mungkin salah satu di antara anda boleh namakan sekurang-kurangnya 3 jenis kecacatan yang telah cikgu sebutkan tadi. Siapa nak cuba? Yang kita bagi peluang kepada mereka yang belum jawab lah. Azim. Azim. Dia ada 3 cikgu. Yang pertama ialah lack of tuition. Okey. Yang kedua ialah root. Dan yang ketiga ialah lack of penetration. Ya, betul. Okay. 3, Syam minta 3 kan? Sekurang-kurangnya 3. Okey. Okey, kalau ada di antara anda nak tambah lagi, sebab hari ini kita dah cover berapa, Ego? Saya rasa yang permulaan adalah 3, lepas tu kita tambah lagi 3 kan? 2, 3. 2, 3, so 5 Lebih kurang 8. Lebih kurang 8. Oh, termasuk 8. yang 3 tadi. Okey, so tinggal lagi 5 mungkin anda ada di antara anda boleh bagi lagi 3 jenis kecacatan. Ada tak yang nak cuba? Oh, tak nak cuba tu? Amirul? Amirul? Selain daripada 3 yang Zikri dah sebut lah. Zikri gelak je, Zikri. Mungkin boleh cuba? Apa Okey, mungkin yang 3 yang ya? Sepata. Okey, sepata. Keretakan. Yes, ya. keretakan. Dan lagi Keretakan sepata dengan lagi satu kerosakan apa? Mechanical. Mechanical damage. Ya, betul. Okey, baik. Okey. Okey, dan saya nampak tadi kesian Haifah tadi mungkin talian anda tak sebagus sangat. Tak apa, mungkin anda juga boleh berikan rumusan kepada pengajaran ataupun penerokan kita pada hari ini. Apa yang anda telah pun belajar? Ya. Saya hari ini saya dapat belajar tentang peralatan yang digunakan untuk mengenal pasti kecacatan hakimpalan macam welding gauge Ya. tadi. Okey, saya ada soalan Bagus. tambahan pula. Silakan, Syam. Ya, okey, untuk Haifah lah kan. Sebab yang cikgu sebutkan tadi berdasarkan standard AWS. Ya, betul. Ya. Dia ketinggian kumai itu tidak boleh melebihi berapa mm. Kalau tidak, kalau lebih tu dikira gagal. Okey, saya bagi pilihan jawapan lah. A1, B2 ataupun C 3 mm. Tiga.
3. Betul, Adakah Shan? itu jawapan utama anda? Perlukan talian hayat? Okey, jawapan betul, Cikgu? Betul. Betul. 3. Yeay. Okey. Cikgu mungkin boleh berikan rumusan singkat kepada apa yang kita telah pun terokai pada hari ini, Cikgu? Okey, apa yang kita telah terangkan hari ini, semestinya pelajar perlu mengenal pasti jenis-jenis kecacatan. Ya. Kemudian kena tahu juga punca-punca mengapa terjadinya kecacatan supaya mereka dapat elakkan semasa mengimpal nanti. Okey. Kemudian perlu tahu juga apakah ujian-ujian yang perlu dilakukan kepada setiap kecacatan. Dan peralatan juga kena tahu gunalah. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu dan sekali lagi terima kasih Cikgu terima kasih kepada Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada pagi ini dan juga kepada mereka yang ada dalam talian. Kita ada Alif, salah nama pula. Okey, Haifa, Zulaika, Amirul, Azim, Harith dan juga Zikri. Terima kasih kerana bersama kami dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Terima kasih kerana menonton teroka Didik TV KPM dan pastikan anda teruskan penerokan anda bersama kami setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 10 pagi hingga 11 dan juga 11 hingga 12 tengah hari dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Bye.